Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan perakawanan Islam. Maksud perakawanan dalam bahasa Arab ialah Al-Muhasabah iaitu akaun atau Al-Hisab iaitu anggaran yang bermaksud mengira atau mengukur. Orang yang terlibat dalam kerja muhasabah ialah muhasib, accountant. Rekod yang disusun dengan teliti menguruskan keluar masuk wang dan harta benda. Menurut Persatuan Perakawanan Amerika 1966, perakawanan ialah proses mengenal pasti, mengukur dan menyampaikan maklumat ekonomi untuk membolehkan penggunanya membuat pertimbangan dan keputusan yang bermaklumat. Prinsip asas perakawanan Islam pula, yang pertama, menulis, merekod dan merekod semua aktiviti kewangan. Yang kedua, mempunyai saksi yang boleh dipercayai. Yang ketiga, akaun yang seimbang dan ukuran yang tepat. Yang keempat, tugas manusia untuk menguruskan ini dan Tuhan adalah pemilik semua harta. Sejarah perakawanan dalam Islam. Yang pertama, tahap kegemilangan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, baginda memerintahkan para sahabat menghitung atau mencatat keluar masuk wang atau harta negara semasa zakat dan sedekah sedang dikumpul. Begitu juga baginda menggunakan kaedah perakawanan untuk menunaikan kewajipan membayar zakat. Ini bermakna mata wang yang digunakan adalah nilai semasa dan setiap pembayaran hendaklah disertakan dengan kad pengesahan. Pada zaman Umar Al-Khattab, beliau telah menubuhkan jabatan khas untuk urusan perakawanan di mana pentadbiran harta Bait Al-Mal direkodkan dan setiap aktiviti kewangan dicatatkan dalam buku catatan dengan tarikh, hari, bulan dan tahun. Prinsip persamaan iaitu catatan beregu diamalkan menggunakan istilah Al-Hisab. Yang kedua, tahap kemerosotan. Kemerosotan berlaku pada tahun 1258 apabila dunia Islam berpecah dari bangsa Mongol dikalahkan di tangan Hulaguhan yang membakar Bait Al-Mal dan Bait Al-Hikmah, dan kejatuhan Andalusia yang mengakibatkan kemusnahan atau dipindahkan khazanah ilmu Islam kepada dunia barat. Yang ketiga, tahap kebangkitan semula. Pada abad ke-20, wujud persepsi di kalangan umat Islam untuk kembali kepada Islam sebagai cara hidup. Islam is a way of life dalam semua bidang termasuk perakawanan. Pengajian perakawanan menjadi hujah di samping ilmu ekonomi Islam untuk membebaskan umat Islam dari belenggu riba. Kejap. Awak semua tahu ke apa perbezaan perakawanan Islam dengan perakawanan konvensional? Yang dapat dirumuskan berkaitan dengan perakawanan Islam dan konvensional adalah dari sudut sumber utama perakawanan itu diperoleh. Perakawanan Islam ia bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya tidak boleh diubah mengikut kehendak pendapat masing-masing. Manakala perakawanan konvensional pula ia merupakan ciptaan manusia dan boleh berubah mengikut keadaan semasa ekonomi. Ketika perakawanan Islam berasaskan kepada etika yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis, urus niaga yang sepatutnya dijalankan hendaklah mematuhi hukum hakam syariah. Seperti contoh, perniagaan yang haram seperti arak, judi, riba tidak boleh dijalankan. Untuk perakawanan konvensional pula, ia berdasarkan etika yang bersumberkan kepada perdagangan masyarakat kapitalis moden. Ianya hanya melibatkan urus niaga yang bercanggah dengan konsep Islam. Sudut tempoh perakawanan pula, perakawanan Islam hanya disediakan dalam tahun hijrah sebagai pungutan zakat. Perakawanan konvensional disediakan dalam tempoh tertentu, kebiasaannya 12 bulan mengikut kalender Masihi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai keperluan dan kepentingan kepada perakawanan Islam. Keperluan yang pertama ialah merancang aktiviti kewangan. Tujuannya adalah untuk menjamin kesuburan ekonomi Islam ke arah yang lebih cemerlang dan gemilang. Keperluan yang kedua ialah keseimbangan dalam pengurusan perbelanjaan, iaitu keseimbangan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan, iaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalat, ekonomi dan sosial. Keperluan yang terakhir ialah merekod aktiviti kewangan, iaitu apabila gagal dalam merekod sebarang aktiviti kewangan, maka ia boleh menjejaskan terlalu banyak perkara. Seterusnya ialah kepentingan perakawanan Islam. Kepentingan yang pertama ialah perakawanan Islam sebagai syiar Islam, iaitu supaya dapat menegakkan syiar Islam dan Islam boleh berkembang maju. Kepentingan yang kedua ialah sebagai alternatif kepada sistem perakawanan yang sedia ada, iaitu sekiranya perakawanan yang lain tidak dapat digunakan, maka sistem perakawanan Islam inilah yang dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan sistem perakawanan konvensional. Akhir sekali, perakawanan Islam dapat menyelesaikan masalah dalam sistem perakawanan konvensional, iaitu perakawanan Islam ini dapat digunakan untuk menyelesaikan segala masalah yang terdapat dalam sistem perakawanan konvensional. Seterusnya, terdapat beberapa isu dan cabaran dalam perakawanan Islam, iaitu isu yang pertama ialah haul dalam zakat perakawanan. Cabarannya ialah
perbezaan pendapat antara ulama dalam menentukan haul bagi zakat tersebut. Bagi isu yang kedua ialah inflasi dan dinar emas. Cabarannya pula ialah kenaikan harga umum secara berterusan dan kaedah penggunaan emas dinar itu. Akhir sekali ialah isu kad kredit. Cabarannya ialah penyalahgunaan kepada penggunaan kad kredit. Akhir sekali, saya akan menyatakan cadangan dan pendapat berkaitan kepentingan, isu dan cabaran kepada perekonomian Islam. Cadangan dan pendapat yang pertama ialah memastikan peranan ulama dan sarjana Islam menjadi keutamaan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perekonomian Islam, iaitu hal ini kerana para ulama dan sarjana Islam ini diberikan amanah untuk membantu meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan perekonomian Islam itu supaya menjadi setanding dengan sistem perekonomian konvensional. Yang kedua pula ialah perekonomian Islam perlu bersifat lebih terbuka dan mendidik masyarakat, iaitu masyarakat Islam perlu meningkatkan kesedaran berhubung alternatif yang telah ditawarkan oleh perbankan, insurans, pasaran modal dan juga pelaburan. Cadangan yang terakhir ialah perekonomian Islam perlu melakukan penyelidikan dengan lebih mendalam, iaitu apabila penyelidikan dilakukan dengan lebih mendalam, ia sangat penting supaya dapat mengenal pasti segala kelemahan yang ada dan ia juga boleh diperbaiki pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di TVRTM. Berita terkini. Pada Oktober 2018, semasa Forum Keuangan Islam Global berlangsung, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz iaitu bekas Gubernur Bank Negara Malaysia telah menyarankan agar satu rangka kerja bagi menilai kesan sistem keuangan Islam ke atas ekonomi seharusnya menjadi agenda. Jadi, apa yang diutarakan Zeti mencerminkan pandangan jauh beliau terhadap peranan yang sepatutnya dimainkan oleh sistem keuangan ini kepada ekonomi dan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam suasana persaingan perniagaan sekarang.